Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Tajuk kita hari ini ialah sesal kemudian tidak berguna. Anda boleh buka buku teks muka surat 24. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 1.4.2 menganalisis situasi berisiko berkaitan penyalahgunaan dadah. Secara umumnya, surat ini menceritakan tentang Minggu Anti Dadah di mana Del telah menulis sepucuk surat kepada seorang bekas penagih dadah di sebuah pusat pemulihan dadah. Surat balasan yang diterima oleh Del telah dipamerkan pada papan pameran. Jadi aktiviti kita hari ini ialah membaca petikan untuk kita tahu apakah dia situasi berisiko terhadap penyalahgunaan dadah dan kesannya terhadap mental, emosi dan sosial dalam kalangan keluarga. Mari kita baca teks. Kepada adik yang prihatin, terima kasih kerana sudi untuk berkongsi pengalaman hidup abang. Pertanyaan adik sungguh menyentuh perasaan abang. Kalaulah masa boleh diundur semula, abang pasti akan mengelak situasi-situasi yang telah mendorong abang kepada penyalahgunaan dadah. Keluarga abang dulunya sangat bahagia, sehingga pada suatu hari, ayah abang terlibat dengan rasuah dan dia telah dipecat dan keluarga abang hilang punca pendapatan. Ibu bapa abang kerap bertengkar. Hubungan keluarga abang menjadi renggang. Ayah kerap menghilangkan diri. Ibu pula sentiasa sibuk dengan perniagaan di warungnya. Berdasarkan teks yang ni, kita dapat beberapa situasi yang menyebabkan dia terlibat dengan dadah. Yang pertama, disebabkan hilang punca pendapatan. Yang kedua, kerap bertengkar, kerap bergaduh, tidak sefahaman kerana tekanan yang dihadapi oleh ibu dan ayah. Kemudian, disebabkan selalu bergaduh, hubungan mereka menjadi renggang, menjadi jauh, tidak rapat dan tidak mesra. Teruskan ke perenggan yang berikutnya. Abang anak tunggal, tiada teman untuk meluahkan perasaan. Abang juga segan meminta tolong daripada kawan baik dan juga guru di sekolah. Abang mula melepak dengan remaja tidak bersekolah. Kemudian, abang mencuba benda-benda yang tidak elok. Pada mulanya, abang cuba menghisap rokok. Selepas itu, abang menghidugam pula. Akhirnya, abang terperangkap dengan penyalahgunaan dadah. Daripada perenggan ini, situasi yang menyebabkan dia terlibat dengan dadah, yang pertama, tiada teman untuk berkongsi masalah, meluahkan perasaan. Apa yang dia rasa, dia simpan, dia pendam. Sebab orang lain, dia segan. Dia segan nak jumpa orang lain. Kemudian, dia mula mencari kawan yang tidak bersekolah. Sebab dia rasa mereka juga mengalami masalah yang sama dengan diri dia. Yang seterusnya, sikap ingin mencuba. Saya tahu perasaan ini ada pada semua orang, ingin mencuba sesuatu yang baru. Tetapi kita kena ingat, bukan kepada benda yang tidak elok. Yang seterusnya, disebabkan 4 perkara ini tadi, maka dia terperangkap dengan dadah. Bermula daripada satu perkara iaitu mencuba. Jadi, anda jangan cuba-cuba untuk dekati dadah. Kita teruskan. Abang menyesal adik kerana dadah. Abang mencuri, meragut dan memecah masuk rumah orang. Keluarga abang tahu, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Abang sudah berani melawan mereka. Beberapa tahun abang terperangkap dalam dunia hitam ini. Akhirnya, abang ditangkap dan dihantar ke pusat pemulihan dadah. Mulanya, hidup abang amat perit di sini. Namun, abang bersyukur kerana menemukan jalan kembali. Pesan abang, jangan sesekali terpedaya dengan perangkap dadah. Sayangi diri dan keluarga. Abang Is. Baik, di sini kita lihat kesan terperangkap dengan dadah terhadap emosi, mental dan juga hubungan antara keluarga. Jadi disebabkan dia ambil, dia mula mencuri, meragut dan pecah masuk rumah orang, mencuri. Sehingga keluarga mereka pun tak dapat nak halang dia daripada berbuat perkara yang tidak elok tersebut. Sebab apabila kita ambil dadah, maka dia akan merosakkan akal fikiran kita, rosakkan otak kita,
untuk kita bertindak dengan perkara yang baik. Kita dah lupa diri, kita dah tak dapat kawal diri kita daripada melakukan sesuatu. Mungkin yang jahat pun kita nampak baik, asalkan kita dapat apa yang kita nak. Itu adalah kesan pengambilan dadah. Sebab itulah wujudnya pusat pemulihan dadah. Hanya penagih dadah sahaja dikumpulkan di tempat ini. Ini adalah contoh tempat pusat pemulihan dadah. Pusat ini dikendalikan oleh agensi anti dadah kebangsaan. Jadi setiap negeri ataupun setiap daerah akan ada satu tempat untuk pusat pemulihan dadah. Baik, di sini mereka akan dilatih. Mereka akan mengikuti kelas agama, kelas kaunseling, untuk mereka diberikan ceramah, ilmu supaya mereka tidak kembali kepada dadah. Selain itu, mereka juga ada aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong, melakukan aktiviti bersama-sama. Mereka juga diberikan latihan kemahiran seperti bertukang, menjahit ataupun belajar kerja-kerja bengkel, membaiki motor, membaiki kereta dan sebagainya. Jadi kenapa semua ni dibuat? Supaya mereka tidak lagi tertarik dengan najis dadah. Sebab bila kita ambil sekali, proses untuk kita pulihkan badan kita daripada dadah sangat-sangat susah. Sangat susah untuk kita berhenti daripada dadah. Sebab tu mereka didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Mereka tidak dibiarkan ada masa lapang. Jika ada masa lapang tersebut, mereka akan lakukan aktiviti yang mereka belajar, kemahiran-kemahiran yang mereka dah belajar, ataupun mereka akan ikuti kelas kaunseling ataupun kelas-kelas agama supaya mereka dapat didik jiwa mereka agar tidak kembali kepada dadah. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam